rambut dah tak boleh betul lagi. Dah 2 hari tak masuk. Betul. Takkan orang yang kena tahan dulu. Iyalah. Bagilah Datuk Hisham ke dulu ke. Tak pada saya nak ada sikit lah. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad syarifil muslim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, pertama saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada kekanda saya Ustaz Mazrizi di belah kanan saya selaku Presiden Perkit yang juga merupakan setiausaha kerja pembela naik pengurusi pembela, dan juga tidak lupa kepada Tok Shindai selaku kita semua tahulah ni pendekar pahlawan Melayu Nusantara Shindai. Juga tidak lupa kepada kekanda saya Datuk Hisham selaku pengurusi Biro Undang-Undang Satuan Pengguna Sembahyang Malaysia dan juga merupakan penasihat juga gerakan kita dalam Sembahyang Malaysia, dan juga kepada Tok Sila, sahabat yang sentiasa ada di saat susah dan senang kita, dan merupakan salah seorang juga antara aktivis ataupun penasihat kita dalam gerakan Sembahyang Malaysia. Tak lupa kepada Abang Ali yang sama-sama dan juga rakan-rakan yang telah memberi kerjasama dengan pihak polis seramai 5 orang, antaranya Abang Ali, Nazarul, Junaidi, dan juga Saiful Kamal, dan itu saja. Dan juga tak lupa juga kepada bang saya Pak Munawai yang paling cun, dan juga Pak Ali bahagian makan kaca. Dia seorang dia boleh makan kaca, kita makan kaca. Jadi Pak Ali kalau nak belajar ilmu gaib ni boleh jumpa dia dengan ni di sebelah di Merdeka. Jadi alhamdulillah, pertama saya nak ucapkan terima kasih banyak dan juga sahabat-sahabat adinda, kekanda dan barisan-barisan peguam. Tak lupa kepada Tuan Fadli, Tuan Farouk, Puan Fazrin, dan juga Tuan Hazwan yang telah bertukar rumus bersama-sama dalam membantu kita sebagai peguam yang sentiasa bersama kita di saat susah. Senang tak ada bersama, susah aja dia orang datang. Itu yang bagus kan, sebab time susah. Jadi alhamdulillah, saya sebelum nak berucap panjang, saya nak beritahu saya juga terima kasih kepada PDRM, Diraja Malaysia, khusus kepada IPD Kajang yang terlibat di 7 dan juga bahagian siasatan jenayah yang telah telah menjalankan siasatan secara telus kepada saya dan rakan-rakan, yang di mana tular berkenaan dengan video berkenaan dengan satu skamer yang kita telah berjaya menangkap satu skamer yang telah menggunakan nama semboyan untuk mengutip duit daripada orang ramai, dan juga pada masa yang sama telah memfitnah salah satu kedai yang tidak langsung ada kena mengenai dengan beliau. Itu yang menyebabkan kemarahan ke atas insiden itu. Khilaf yang telah berlaku, sudah berlaku. Saya tidak nafikan itu adalah khilafan dari diri saya sendiri. Yalah, biasalah kalau saya ni dah naik, orang kata terlepas pandang khilaf di bulan Ramadan ni, kemarahan itu Abang Ali ni tahu-tahulah kalau saya dah marah, dia pun jadi 2 kali marah. Jadi apa pun saya nak ucapkan nak memohon maaf kepada seluruh rakyat Malaysia yang telah banyak menyokong kami dalam gerakan semboyan, dan juga NGO yang terlibat di negara ini yang telah, dan juga members of PDRM yang selama ini menyokong kita, dan juga agensi-agensi kerajaan yang pada masa yang sama banyak menyokong dan menjadi sebahagian besar kepada pengkritik dan juga menjadi penasihat menegur di atas kesilapan dan khilaf yang telah berlaku lah. Ya, alhamdulillah, saya ingin memberi maklum saya telah ditangkap
bukan saya telah ditangkap pula, astagfirullahalazim, silap. Saya telah dipanggil. Saya nak memperbetulkan keadaan sebenar. Saya telah dipanggil untuk memberi kerjasama dengan polis di Raja Malaysia bahagian IPD Kajang pada semalam pada pukul 1 pagi. Jadi alhamdulillah saya telah tiba dalam sekitar 1 ke 2 pagi dalam lingkungan masa tersebut. Dan sekarang kalau kita lihat pada pukul 12 Anda punya info 12:18 minit malam lah. Jadi bermaksud kalau ikutkan kiraan daripada semalam, kita telah memberi kerjasama dan memberi keterangan penuh dalam siasatan polis, dan kita sedia maklum polis mempunyai kuasa untuk bukan menahan lah, maksudnya diberi kuasa untuk di mana suspek ataupun orang yang dituduh selama 24 jam. Jadi alhamdulillah dengan izin Allah kita telah berjaya memberi keterangan penuh tidak habis daripada 24 jam. Maksudnya dalam sekitar 21 jam. Jadi alhamdulillah apa yang diwar-warkan tentang tuduhan-tuduhan tomahan, katakan ditangkap dan sebagainya, itu adalah tuduhan palsu. Kerana benda itu tidak berlaku. Saya mendapat siasatan yang baik ataupun kerjasama yang baik antara kedua belah pihak, antara aktivis semboyan selama 5 orang suspek yang telah ada pada insiden tersebut. Salah seorangnya adalah pemandu saya, pengiring, dan juga seorang rakan media, dan juga Abang Ali lah yang sentiasa bersama dengan saya. Jadi kita telah memberi keterangan dan alhamdulillah daripada semalam pukul 3 pagi bermula keterangan itu sehinggalah pada hari ini telah habis dalam sekitar pada pukul 10 lebih malam. Jadi alhamdulillah kita mendapat kerjasama, kita mendapat perhatian yang baik, maksudnya bukanlah layanan yang baik, tapi bagi saya satu layanan yang baik daripada PDRM. Mereka juga pada masa yang sama telah menyokong polis-polis yang terlibat dalam kes siasatan ini pun mengatakan bahawa dia menyokong setiap daripada apa-apa tindakan ataupun kerja-kerja yang berlandaskan undang-undang yang dilakukan oleh gerakan semboyan selama ini. Cuma dia memberi nasihat kepada kita. Salah satu insiden yang berlaku semalam, saya tidak menafikan itu adalah satu khilaf, dan mereka telah menasihati saya supaya lebih berhati-hati, sebab mereka juga faham kadang-kadang kemarahan itu kerana penipuan demi penipuan yang dilakukan oleh skamer-skamer di negara ini, jadi menyebabkan kemarahan. Contoh pihak polis juga, contohnya apabila menangkap orang yang menyamun, sudah pasti akan dia berikan layanan kopi, dia pun cakap perkara yang sama, dia juga akan bagilah sedikit jentik-jentik kan, jentik-jentik ataupun pukulan manja supaya kesedaran. Cuma kesilapan itu adalah video itu telah tular dan menyebabkan masyarakat sebahagian kecil telah melihat perkara ini adalah perkara yang serius, yang tidak boleh diambil tindakan sendiri oleh saya dan rakan-rakan selaku pengamal undang-undang. Jadi saya lihat benda itu adalah benda yang jelas, khilaf yang telah berlaku sudah berlaku. Jadi apapun saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada PDRM kerana memberikan satu orang kata keterusan dalam siasatan. Tidak ada hengki-pengki lah, maksudnya tidak ada menyebelahi mana-mana pihak. Dan syukur alhamdulillah hari ini setelah habis beri keterangan dan diberi jaminan oleh polis dan telah bebas, dan sekiranya kes ini boleh didakwa, saya akan sedia berhadapan dengan dakwaan itu kerana ini adalah perkara khilaf yang sudah berlaku. Kita perlu menghadapi dan tidak akan lari daripada setiap tuduhan yang sudah berlaku. Jadi apapun itu sedikit daripada saya sebelum saya lepaskan kepada saya punya tetangga saya Datuk Syam supaya bercerita sedikit dari sudut perundangan, dan seterusnya kepada Ustaz Mazizi selaku tetangga saya Datuk Cindai, dan seterusnya lah sedikit sebanyak dalam sahur santai kita ini. Okey, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pengguna-pengguna dan seluruh masyarakat seluruh Malaysia. Isunya hari ini adalah isu bagaimana kita daripada Persatuan Pengguna Semboyan Malaysia akur dengan konsep rule of law, kedaulatan undang-undang. Perkara begini boleh jadi pada sesiapa. Tidak ada siapa pun boleh menunding, mengatakan bahawa saya tidak pernah melakukan kesalahan.
semua orang melakukan kesalahan dan semua orang berhak untuk mendapatkan akses terhadap keadilan. Walau bagaimanapun, kita daripada Persatuan Semboyan Pengguna Semboyan Malaysia, kita akur dengan konsep kedaulatan undang-undang, kita akur dengan siasatan daripada pihak polis dan kita memberi kerjasama yang begitu baik. Apabila dipanggil, kita hadir, kita membawa semua yang dikehendaki untuk disiasat oleh pihak PDRM untuk hadir, memberi kerjasama dengan baik, memberikan barang-barang rampasan seperti telefon bimbit kepada pihak PDRM dan memberi kerjasama dengan baik. Dan kita berpuas hati dengan siasatan yang dilakukan oleh pihak PDRM, dan saya sebenarnya bagi Persatuan mengucapkan ribuan terima kasih, dan kita memang bersetuju dengan cara pihak PDRM melakukan siasatan supaya tidak ada isu yang mengatakan bahawa ada pilih kasih, dan kita redha. Cuma pada kali ini yang saya ingin menyatakan bahawa apabila saya terdapat baca komen-komen di kalangan masyarakat, ada yang melihat mengatakan bahawa kita daripada Persatuan Semboyan bertindak seperti gangster, bertindak seperti di luar kawalan. Saya nak jelaskan bahawa kita committed. Daripada awal lagi kita cakap kenapa kita berdaftar sebagai persatuan, kerana kita ingin mengikuti perjuangan yang mengikut saluran undang-undang. Kita bukannya satu pertubuhan gangster ataupun orang pihak yang melakukan kekerasan. Tapi kadang-kadang perkara ini boleh berlaku kepada mana-mana pihak, yang saya tak mau komen kerana ini masih lagi dalam proses siasatan. Dia boleh berlaku pada mana-mana pihak. Tapi jangan kita sekali-kali melihat pada perkara yang kecil dan melupakan pada perkara-perkara yang contribution yang telah lama yang banyak berlaku. Kita kena menjadi satu individu yang adil. Tidak ada manusia yang sempurna sepenuhnya. Selagi mana dia cuba berjuang untuk ke arah kebaikan. Saya sendiri pun beritahu saya bukan orang yang terbaik. Saya juga manusia yang melakukan kesilapan, melakukan kesalahan. Tetapi kita ingin melakukan kebaikan. Kalau kita nak kata untuk melakukan perjuangan ataupun melakukan kebaikan, kita kena totally clean, jadi 100% baik baru boleh buat kerja baik. Tak ada orang. Tak ada orang yang layak. Semua orang ada kesilapan dia. Cuma ada keaiban ataupun kekurangan tu dizahirkan, ada kekurangan ataupun aib itu Allah hijabkan, tak nampak. Jadi apa yang komen yang saya nak beri bahawa pertama poin saya adalah jangan kita lihat kes ini sebagai kayu ukur bahawa Persatuan Pengguna Semboyan Malaysia adalah persatuan yang terlibat dalam kekerasan. Itu tidak benar. Saya selaku pengurusi Biro Undang-Undang Persatuan Pengguna Semboyan Malaysia menegaskan bahawa persatuan ini hanya akan bertindak mengikut undang-undang. Kita bukan satu persatuan berteraskan kekerasan, kita bukan persatuan yang berkonsepkan gangster, kita adalah persatuan yang mengikut rule of law, kedaulatan undang. Cuma macam saya kata, kadang-kadang ada kesilapan. Dan kesilapan itu perlu diperbaiki, dan saya tidak komen dalam kes ni. Mana-mana orang pun, semua orang boleh melakukan kesilapan. Tetapi selagi mana orang itu mempunyai niat yang baik, walaupun dia melakukan kesilapan, dia mempunyai niat yang baik untuk mencegah kemungkaran, untuk mengelakkan berlaku penipuan. Macam dalam kes ni, berlaku penipuan yang sangat besar, yang berpotensi menjadi begitu besar. Kalau tidak dielakkan, maka ramai yang akan mengalami kerugian atas nama Persatuan Semboyan. Dan mungkin dengan itulah ada sedikit kekhilafan yang berlaku, mungkin. Tetapi siasatan masih lagi dijalankan, dan saya tidak mahu membuat satu analogi ataupun komen terhadap kes ni, kerana kes ini masih lagi dalam peringkat siasatan, dan saya berharap masyarakat di luar tidak memberikan komen-komen yang negatif. Lihat dalam skop yang lebih besar. Perjuangan ini perlu diteruskan. Kita perlu bersama-sama, semua masyarakat, semua pengguna, seluruh rakyat Malaysia, kita perlu bersatu untuk meneruskan membela mereka yang ditindas, membela mereka yang dizalimi, membela mereka yang ditipu. Kita tidak perlu dibiarkan mana-mana pihak dizalimi, diperas ugut, diinaya ataupun dikenakan tindakan-tindakan yang tidak baik. Jadi saya daripada persatuan menegaskan bahawa daripada persatuan ini kita akan teruskan perjuangan kita. Sebaliknya,
pengalaman yang berlaku ini adalah satu pelajaran kepada kita semua supaya kita lebih berhati-hati. Kita berhati-hati supaya kita berjaga-jaga dan supaya kita sama-sama menjaga kawan kita semua. Kita semua ni bukan satu kapal. Satu kapal. Kita satu orang terasa, semua akan terasa. Sebab kita mempunyai hati yang sama, satu hati. Tujuan kita sama untuk membela negara kita, membela agama kita, membela bangsa kita, membela tanah air kita. Matlamat kita sama. Walaupun ada sedikit kekurangan, ada kekhilafan, kita baiki. Kita betulkan supaya perjalanan ini masih lagi jauh. Ini bukan titik terakhir dalam perjuangan kita. Perjuangan kita lagi jauh dan kita perlukan pembaharuan, perlukan pembaikan, pemulihan supaya perjuangan yang ada ini lebih perjuangan yang lebih baik dan berdaya maju dan boleh menguntungkan agama, bangsa dan tanah air kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustaz Mazli. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya hari ini datang ke IPD Kajang untuk lihat kes bagaimana situasi saudara Adinda Yusof Azmi dan rakan-rakan yang berada dalam riman pihak polis bersama dengan sahabat-sahabat semualah yang hadir. Cuma kes ini bukan perkara yang kita anggap sebagai serius sangat. Cuma biasalah seseorang yang selalu menggempur dalam operasi mencegah munkar ni, orang musuhnya ramai. Orang akan ambil kesempatan bila ada kelemahan kita. Tapi kalau kita lihat pada kes ini seperti kes rusuhan yang didakwa seperti 147 tu seperti rusuhan. Tapi kalau kita tengok balik rusuhan ni, kalau kes arwah Adib tu rusuhan, semua lontar batu, pukul apa, itu sampai mati arwah Adib. Sampai sekarang pun tak dapat apa-apa tindakan lah. Tapi yang kita tengok pada video tu sebenarnya bukan rusuhan. Itu lebih kepada nak sekolahkan skamer tu saja. Nak sekolahkan, nak sekolah. Sebab itu bila Abang Ali dia naik Syekh ke apa Adinda Yusof kita tahan dengan tangan. Nampak tak dalam video tu? Kalau merusuh buat apa? Tahan, pukul lah. Itu menunjukkan bahawa bukan rusuhan. Kita tahan, jangan kita terlibat dengan benda-benda yang tak sepatut terlibat. Jadi rondaan kes sana. Jangan berkumpul rapat sebab dia orang buat rondaan. Boleh. Tak, kita nak. Okey ya. Jadi jadi bukan, kita tak menganggap itu sebagai rusuhan lah. Sebab menampakkan bahawa asalnya dia nak bincang dengan skamer tu. Yang tentu dia, kalau kita tak halang ataupun biarkan, warga asing ni boleh buat macam-macam jenayah dalam negara kita. Selama ni pun banyak jenayah dilakukan oleh warga asing. Jadi kebetulan semboyan menjadi mangsa kali ni. Jadi tentulah, cuma tempat, masa dan keadaan itu tak berapa sesuai. Dan juga sepatutnya tak dirakam lah. Kalau begitu kita berada selesai cara elok di pejabat yang tertutup, tak perlu diviralkan. Mana-mana pun kalau kita berurusan dengan orang-orang yang perlu kita sekolahkan, kita sekolahkan. Saya 30 tahun lebih repair orang bermasalah. Tentulah kadang-kadang ada yang kita kena sekolahkan. Ada yang perlu kita buat cara lembut, ada yang kadang-kadang kita kena tegas sedikit. Sebab maklumlah manusia ni berbagai-bagai gagal. Benda tu biasa. Cuma saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak polis, khususnya pihak Keamanan dan juga IPD Kajang yang memberikan layanan yang baik lah, kerjasama yang baik. Sebenarnya kita faham tugas pasukan polis. Sebaik-baiknya kita cuba menenangkan keadaan. Dengan berlakunya keadaan ini, kita menenangkan keadaan. Dan viral kita kali ini pun bukan kita nak menyalahkan mana-mana pihak, tidak. Kita nak menenangkan balik kepada netizen. Perkara ini mungkin jadi pengajaran untuk kita bersama. Dan mungkin selepas daripada ni kita kena lebih berhati-hati mendengar nasihat daripada berbagai pihak.
Maklumlah kadang-kadang orang muda, insyaAllah nanti Abang Ali ni kita kena bawa ke Camp Perkit, bawa Maulidul Rasul, kita bagi dia minum air Yasin, bagi dia tenang, bagi dia tarbiyah, supaya dia punya genetik yang kerbahak tu kurang sikit dia punya power dia. Rimau sekong tu beri kat saya. Dia maknanya dia banyak sangat simpan rimau tu. Jadi saya nak kena ambil beberapa ekor, simpan tambah dekat Camp Perkit. Kasih simpan sikit. Nanti insya-Allah. Jadi biar yang bagus-bagus dia, biar kuda putih je duduk kat depan. Dia bagus punya, handsome. Sebab kalau dia macam tu, awet cantik-cantik pun takut dengan Bali. Dia gitu. Jadi kita anggap benda ni bukanlah rusuhan sebenarnya, tapi lebih kepada soal nak sekolahkan skamer yang melakukan cara yang tak betul itu ya. Terima kasih sekali lagi pada pihak polis yang berikan kerjasama dan juga para netizen. Saya harap benda ni kita berlapang dada supaya menyambut Ramadan yang mubarak ini dan menyambut hari raya ini. Dan kita daripada pihak Pertubuhan-Pertubuhan Pembela Islam sentiasa mengawasi NGO kita. Kita bimbang NGO kita melanggar undang-undang atau berlaku perkara yang mencetuskan huru-hara. Sebab isu yang berlaku dalam negara kita terhadap penghinaan kepada agama, bangsa dan negara kita ni banyak. Saya di Kajang ni dah 3 kali dah ke Kajang dah, daripada isu buat report polis, video hari raya tu. Sampai pukul 3 pagi kami nak selesaikan video 6 report kita ya. Daripada NGO kita di sini. Begitu juga kes yang perancangan nak gebus katak perancangan 25 tahun Kristian ya, yang ada agenda rakaman itu yang nak gebus 25 tahun nak gebus orang Islam macam katak itu pun kita buat report di sini juga. Kita dapat kerjasama yang baik daripada pihak polis dan juga banyak kita termasuk malam ni juga. Jadi banyak benda yang kita bersama di IPD Kajang ni selain daripada kadang kita di Tawangi ya. Jadi apa pun rakan-rakan kita di balai itu semuanya sahabat-sahabat kita belaka. Cuma kita bertugas mengikut profesi masing-masing. Jadi sebab itu sekali lagi kita minta maaf kalau ada kekhilafan daripada maklumlah adik-adik kita ni, orang muda kita ni, insya-Allah Abang Ali kita ni dan juga rakan-rakan yang lain. InsyaAllah lepas pada ni kita akan kemaskan lagi ya. Doa, sokong terus semboyan sebab kumpulan ni penting. Sebab banyak kerja-kerja yang tak boleh dibuat oleh pihak berkuasa ataupun tak boleh dibuat oleh NGO biasa, boleh dibuat oleh mereka ini. Jadi sebab itu penting kumpulan-kumpulan seperti ini untuk membantu masyarakat yang memerlukan pertolongan seperti kayak Along lagi, kayak kena ugut, kayak apa. Jadi mungkin cara mereka tu begitu. Sebab tu semalam bila ada orang tanya saya, kenapa begitu, begini-begini, saya kata suasana orang duduk dalam frontliner dalam menangani gangster, orang-orang yang ganas-ganas, orang-orang yang Along apa semua tu, budaya sekolah macam tu biasa. Macam kita tengok Gusti. Jadi kalau tengok Gusti Smackdown tu pukul sepak bergolek jatuh itu biasa. Sebab itu memang momentum Smackdown dalam isu keselamatan negara. Jadi polis pun tahu kalau dia dapat ambil penjenayah ke apa ke, dia nak seko macam mana pun, itu perkara biasa, proses yang biasa. Takkan dia bagi minum cawan kopi bukan dia nak buat benda yang melampaui batas. Jangan melampaui batas sudah. Tujuannya adalah untuk kita memastikan supaya mereka yang melakukan jenayah ataupun membuat kesalahan ini ada keinsafan. Sekurang-kurangnya minta maaf ya. Jangan dah buat salah, dah scammer, dah jual, dah buat benda-benda yang merosakkan masyarakat kita. Dia buat macam kerat, macam betul je. Kepada warga asing pula tak ada dokumen apa pun. Jadi kita ni dah lah risau 100,000 warga Cina yang masuk pun kita tak tahu lagi balik ke tidak ni, tahu-tahu dah dapat IC pula dah. Dan kita pun bimbang pasal kartel yang dah berlambak-lambak dalam kalangan penguasa kita ni. Lepas tu kita pun risau juga pasal IGP baru kita, IGP lama kita ni, mantan IGP duk bergaduh dengan Menteri Dalam Negeri ni. Ni pun kerisau rakyat juga. Kita harap berhenti-hentilah gaduh tu. Fokus pada kerja kita lah. Kalau duk bergaduh saja, awak salahkan ni macam orang politik pula. Bila kerja untuk membenterah jenayah boleh selesai? Geng Niki entah ke mana-mana. Geng Niki tak ke mana, geng yang patut dikesan pembunuh arwah adib, LTTE, geng komunis yang ceroboh tanah, tak ke mana benda kita buat. Tak ada apa tindakan pun. Tapi yang kita bergaduh pasal benda-benda dalaman kita saja. Ini tak boleh. Kita dalam sekarang ni kita baiki semua. Kita baiki semua supaya hala tuju. Kita ucapkan tahniah kepada Datuk Akrisani yang baru saja menjawat jawatan IGP baru kita. Mudah-mudahan dengan lantikan baru ini, pasukan Polis Diraja Malaysia akan
dapat memperbaiki integriti dan lebih baik perkhidmatan dia. Dan harapan daripada NGO dan rakyat, kita nak supaya pihak polis berjaya menyelesaikan kes-kes tertangguh yang berprofil tinggi seperti kes pembunuhan arwah adik, LTTE dan sebagainya masih bebas, yang dapat dibawa ke dalam kemuka pengadilan. Ini yang kita nak lihat, polis kita berwajah baru dengan tarbiyah dan acuan yang baru dengan pelantikan IGP baru. Itulah lebih kurang pandangan kami. Terima kasih. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hadir di sini atas dasar sayang saya kepada perjuangan adik-adik, ya, perjuangan agama, bangsa dan negara. Selagi mereka-mereka ini taat kepada Allah, maka kita taatlah kepada mereka. Ingat, selagi kita taat kepada Allah, selagi mereka taat kepada Allah, maka kita taat kepada mereka. Ini saudara-saudara saya. Dalam perjuangan, mereka-mereka inilah yang telah banyak mengeluarkan isu-isu agama, bangsa dan negara kita. Tetapi dengan sedikit kesilapan, kita menghukum mereka dengan berbagai komen. Jadi saya rasa sedih. Ini saudara-saudara, adik-adik saya. Dalam kesempatan ini, saya nak beritahu dua perkara. Pertama sekali, saya nak sedikit nasihatkan ke Abang Ali dan kawan-kawan saya sebagai adik-adik saya yang saya sayang. Bila berlaku satu isu, pertama sekali kita kena bertindak dengan waras. Ini sebenarnya kesilapan saya sebagai abang-abang atau orang tidak bertegur. Jadi saya pun ada melakukan kesilapan. Jadi cuma saya harapkan netizen ataupun orang di luar sana berlaku adil. Berapa banyak isu-isu yang semboyan telah buat, wakil daripada Ustaz Azbi semua, telah membangkitkan semangat orang-orang Melayu, agama, bangsa. Maka dengan sedikit isu yang amat remeh ini, kita boleh menghukum dia tak adil. Jadi saya sebenarnya menyalahkan diri saya dan orang yang atas tidak menegur adik-adik kita. Kesilapan ini sangat kecil. Dan saya berdiri di sini atas dasar kasih sayang pada sesungguhnya orang Islam itu bersaudara. Jadi tadi isu kat sini sebenarnya, kalau setakat pukul-pukul ni, kita ni pejuang. Kita bukan tukang buat kek ataupun kita bukan mak andam. Macam Ustaz Masih cakap jelas, smackdown tu kan. Macam kami dalam gelangan ni bersilat, bertendang, tergajang. Kami mewakili 141 NGO. Kesatuan Melayu Islam Beraja tetap menyokong di bawah apa-apa perjuangan agama, bangsa dan negara. Tak kira siapa mereka. Lupakan siapa kita. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mereka ini adalah saudara kita. Ingat. Jadi kami harapkan netizen di luar sana tetap berjuang bersama-sama sahabat-sahabat, adik-adik sekalian. Kejayaan Allah SWT demi Allah dan Rasul. Bukan demi sesiapa, demi pertubuhan. Jadi saya hadir kat sini atas dasar pertama sekali dijemput untuk makan sahur. Sahur santai sahur santai. Jadi tak ada isu apa-apa pun. Ni bukan press conference pun. Pakai masker sini boleh sampai lagi order ni pun. Jadi bila saya dengar ataupun saya lihat video tu, saya terpanggil. Selagi orang-orang Islam tidak terasa kesedihan atas sahabat-sahabat yang lain, jemaah kita takkan kuat. Cubit ke kanan, ke kiri terasa sakit. Jadi kami orang silat tetap dalam perjuangan ini. Wa imma, biar saya mati berdiri daripada saya duduk melutut. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada semua. Jadi, alhamdulillah saya pun tak mau cakap panjang. Saya pun hadir sini disebabkan ukhuwah lah, sahabat saya Ustaz ni. Walaupun benda ni kita tak katalah benda ni betul. Cuma itulah, kadang-kadang semua orang melakukan kesilapan, semua orang ada tersilap langkah. Saya pun tak kata saya betul, ada saya buat silap. Jadi sama-sama lah sebenarnya kan. Tak ada siapa betul, menteri pun ada buat silap. Banyak buat silap ni. Jadi hari ni saya nak cakap kepada semua, isu ni tak ada apa sebenarnya. Dan saya ucapkan syabas kepada pihak PDRM kerana mereka telah membuat satu kerja yang baiklah bagi saya. Betul. Mereka dah buat secara memang ikut aturan lah. Tangkap, dipanggil, disiasat apa semua. Ini saya ucapkan tahniah kepada PDRM. Dan saya juga ingin menekankan kepada PDRM, jangan kes terpencil ini sahaja yang kita perlu tangkap. Banyak kes yang besar-besar lagi tentang isu warga asing yang besar kepala, isu-isu kartel yang masih tertangguh, kita tak tahu apa. Macam Ustaz Mazi kata LTTE, isu arwah adik, banyak lagi isu yang besar ni yang kita perlu kerjasama dengan pihak PDRM ni. Kita ni tidak berpisah tiada, NGO ni berpisah tiada dengan PDRM ni. Jadi insya-Allah lah, saya ingat janganlah
kita melihat satu silap orang kita nak kecam, padahal beribu dia buat kebaikan, satu silap dia kita nak hukum dia semua. Jadi saya rasa tak patutlah, tidak adil lah sebenarnya. Ya, kita insya-Allah kita hari ini saya pun menyuruh pada semua orang Melayu perlu bersatu. Jika hari ini orang Melayu tak bersatu, maka kita akan dipijak-pijak dan kita akan diinjak-injakkan. Ingat, kalau hari ini kita tidak bangkit, bukan saya nak mengajak ke kemarahan, tidak. Kita bangkit bersatu padu. Salah kau orang Melayu bersatu? Resis kau. Jadi kita perlu wajib sekarang. Kita kena bersatu padu untuk kita menjaga hak kita. Hak 153 tu kita tak tahu sebenarnya dia sebut hak 153, tapi kita tak ambil function apa sebenarnya ada 153 tu. Sebenarnya banyak dalam Akta 153 ni hak kelebihan kepada orang Melayu yang kita tak tahu nak digunakan, betul tak? Jadi saya harap dengan bersatunya hanya orang Melayu, sahabat saya, bila sahabat saya kena, saya seolah-olah saya rasa saya lah kena. Kalau dia kena tangkap, saya rasa macam saya pun kena tangkap. Jadi di sini kita terus sebagai ukhuwah. Dan kita minta semua kepada netizen yang mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, agar kita bersatu padu untuk kita menegakkan agama, bangsa dan tanah air kita di negara kita. InsyaAllah. Jadi itu saja saya pun tak maksud banyak. Saya sudahi wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik sepatah dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma nak cakap ni, cuma saya nak minta maaf pada saya kesilapan saya itu hari yang saya terlalu marah. Apa berfikir saya orang asing buat menipu bangsa kita, pijak kepada kita. Memang bagi saya memang itu bagi saya memang tak boleh tengok orang macam tu menipu bangsa. Saya tak nak benda-benda saya jadi marah. Saya minta maaf semua rakyat Malaysia apa kesilapan saya. Assalamualaikum. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, buat sahabat-sahabat yang mana mengenali saya Pak Munawir. Okey, saya mewakili daripada PMFC dan juga sahabat-sahabat yang lain. Kami sebenarnya menyokong apa yang tindakan yang dilakukan oleh saudara kita Yusof Azmi dan juga Abang Ali kita. Cuma di dalam suasana yang kadang-kadang kita tergelincir yang kita lakukan. Tapi niat utama mereka adalah untuk membasmi daripada segala benda-benda yang tak patut. Jadi sebenarnya kalau tak ada mereka ni, siapa lagi yang nak membasmi benda-benda macam ni? Sebab apa kelakuan yang dilakukan oleh warga asing ni sebenarnya kelakuan yang dah lama, tapi memandangkan tidak ada mana-mana satu badan NGO pun yang bergerak ke depan. Jadi apalah salahnya daripada grup NGO semboyan, daripada grup-grup yang lain yang nampak perkara ni. Jadi kita sebenarnya bukan nak tunjuk gangster tak, tapi sebenarnya kita nak bagi tahu yang pada masyarakat sebenarnya apa yang dilakukan oleh rakan kita Yusof Azmi dan juga Abang dan juga rakan-rakan yang lain sebenarnya adalah kita nak memupuk dan juga nak memberitahu kepada masyarakat sebenarnya ini adalah karyawan semula jadi ataupun karyawan yang original. Okey, jadi tak payahlah kita nak ambil benda tu, kita nak ciplak dalam pada masa sama kita nak jual hasil ciptaan orang apa semua, benda tak bagus. Dan benda ni pula berlaku pada bulan Ramadan, itu yang paling tak bagus sekali kan. Jadi apa yang berlaku kepada mereka ni sebenarnya bukanlah jalan yang untuk gangster, tidak. Tapi mungkin di luar ni netizen ni akan memandang benda ni yang negatif. Sedangkan kalau kita tengok kalau mereka yang berada di tempat kejadian, mungkin mereka pun akan tahu situasi yang sebenarnya. Okey, jadi saya terpanggil untuk memberi sedikit kata-kata. Pada saya itu bukan kerusuhan. Pada saya lebih kepada untuk nak memupuk balik dan nak buat kata ustaz tadi, nak tarbiyah balik kan, supaya benda ni tidak akan berlaku kepada maksud saya benda ni tidak akan berlaku akan datang. Bukanlah cara kita gangster, tidak, tapi kadang-kadang perlukan sedikit kekerasan, tapi dalam keras tu ada lembutnya. Jadi kita jangan terlalu memandang negatif kan, sebab apa yang berlaku ni semua di luar kawalan. Okay? Jadi saya sebagai sahabat kepada Abang Ali dan juga Abang Yusof, Ustaz dan juga lain-lain semua untuk sini ini sajalah apa yang saya nak kata yang terbuku daripada hati saya.
InsyaAllah saya pun mewakili pada mereka. Jika ada yang berlaku yang menampakkan benda tu kecacatan, dimohon ampun dan maaf lah. Itu saja. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan ada dua kamera. Saya beri kat sikit. Apa ni ni? Banyak makan? Tak. Bang, Zub, makan. Zub, makan tak? Ada yang makan lah. Eh, tak nak ada kan? Ada yang makan? Dalam video tu mungkin ada kesilapan daripada mereka. Tapi jangan kita memandang kesilapan itu terlalu besar, sehingga kita menutup kebenaran dan juga kebaikan yang pernah mereka sumbangkan. Kalau tak ada pejuang-pejuang seperti mereka ini, saya tak rasa Melayu kita, Islam